Alhamdulillah daripada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan sebentar tadi daripada surah Al-Kahfi. Kalau kita lihat kepada teladan-teladan yang dikeluarkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari, dan juga Imam Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim ketika mengulas tentang kisah yang berlaku ni, ada banyak pelajaran yang kita dapat, lebih daripada 30 pelajaran seperti yang dihimpunkan oleh Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam kitab beliau. Tetapi bila mana kita kaitkan dia dengan persoalan generasi yang hilang seperti yang Tuan Fazrul sebutkan sebentar tadi, mungkin kita boleh kaitkan dia dengan latar belakang bagaimana terjadinya kisah di antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS ini, yang mana riwayat-riwayat yang ada menceritakan bahawa kisah ini terjadi ketika berlakunya krisis apabila Nabi Musa bersama dengan Bani Israel melepaskan diri mereka daripada tekanan Firaun dan tenteranya, dan mereka bergerak menuju ke Palestin. Jadi dalam suasana krisis itulah berlakunya beberapa perdebatan yang membawa kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diperintahkan oleh Allah mencari seseorang yang lebih berilmu daripadanya, walaupun Nabi Musa AS itu sendiri adalah merupakan seorang Rasul, tapi Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mencari seorang yang mempunyai ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, iaitulah Nabi Khidir AS. Jadi kalau kita tengok kepada struktur ayat itu, sudah tentu di antara perkara yang menarik perhatian kita adalah tentang soal keazaman, kepentingan untuk bersabar dan meletakkan komitmen yang penuh untuk mendapatkan ilmu, terutamanya apabila ilmu itu diungkapkan oleh Nabi Musa AS seperti yang dirakamkan oleh Allah sebagai rusydah, maknanya ilmu yang sifatnya adalah untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan. Tetapi satu perkara yang menarik perhatian saya dan mungkin kita nak fikirkan di peringkat awal ialah apabila Nabi Khidir AS mempersoalkan keupayaan Musa untuk bersabar dalam proses untuk mempelajari sesuatu yang dia tidak mempunyai gambaran yang lengkap mengenainya. Jadi kita tahu kisah dia, lanjutan daripada ayat ini. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks kita kepada hari ini adalah merupakan satu daripada cabaran besar yang dihadapi oleh generasi muda ataupun masyarakat secara keseluruhannya sebelum daripada pandemik lagi, iaitu proses untuk kita menuntut ilmu di dalam keadaan ilmu itu kehilangan struktur disebabkan oleh maklumat yang boleh diperolehi di hujung jari. Saya maksudkan begitu, kalau dulu-dulu bila kita belajar agama secara formal, kita akan mempelajarinya, orang kata, satu peringkat ke satu peringkat, daripada satu subjek ke satu subjek. Contohnya, sebelum kita masuk ke dalam ilmu tafsir, kita akan belajar terlebih dahulu ulumul Al-Quran, ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran, mana yang turun dulu, mana yang turun kemudian, bagaimanakah Allah mengungkapkan satu-satu. Maksud dia ilmu-ilmu alat sebelum kita masuk ke dalam tafsir. Begitu juga bila kita nak belajar fiqh, kita belajar usul fiqh dulu, kita kenal tentang dalil-dalil, bagaimana dalil itu nak difahami, baru kita masuk kepada proses untuk mendapatkan hukum ni tadi. Jadi proses tersebut kita tolak ke tepilah pengalaman Nabi Musa AS bersama dengan Khidir dalam konteks mereka. Tapi bagi kita, cara menuntut ilmu secara formal seperti itu adalah satu proses yang agak panjang dan mungkin boleh jadi agak menjemukan bagi sesetengah orang. Tetapi bila apa saja yang kita nak tahu, kita boleh cari dekat internet, kita boleh Google dan kita dapat maklumat. Kita mungkin dapat maklumat berdasarkan apa yang kita mahu tahu, tetapi kita tak dapat maklumat yang kita perlu tahu. Dan akibat daripadanya, bila kita tahu satu-satu ilmu tetapi kita tak dapat melihat secara keseluruhan dia, ini akan menyebabkan pengetahuan kita itu disebutkan sebagai fragmented knowledge, ilmu yang terjuzuk-juzuk, ilmu yang terpisah daripada the body of knowledge.
Contohnya macam kita belajar sesuatu dalam tempoh 15 saat ataupun 1 minit daripada video TikTok, ataupun 3 minit daripada YouTube, ataupun 10 minit daripada dialog yang wujud di dalam program-program yang terdapat di atas talian, dia bermanfaat. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati dengan perkara ini, bila kita tahu satu benda tu, kita rasa macam kita tahu keseluruhan hal tersebut. Dan itu boleh menyebabkan kita terlajak sehingga menyangkakan kita telah pun mengetahui dan telah pun mendapat rushdun dalam ilmu tersebut. Jadi kalau kita fikir balik kan kepada pengalaman Nabi Musa AS apabila dia melihat Khidir melakukan perkara-perkara yang dia baginda tidak begitu memahami kenapa hal itu dilakukan, itu menimbulkan rasa tidak sabar dalam dirinya. Jadi sisi kesabaran untuk mendapatkan big picture terhadap satu-satu ilmu itu adalah antara sisi menarik daripada kisah ini yang mungkin wajar kita berikan perhatian. Dan dalam konteks pasca pandemik ini, kesabaran dan keupayaan untuk menuntut ilmu itu semakin menjadi persoalan, dan dia lebih membimbangkan kita lah, apakah yang boleh kita lakukan supaya ilmu masih boleh terus dipelajari dan ilmu itu pula boleh kekal berfungsi sebagai yang disebutkan rushdun, petunjuk tadi, untuk membimbing kehidupan kita.